kepada IAS di atas kesudian membenarkan program ini dibuat di sini. Dan IAS ada sejarah yang cukup panjang membantu kita mengetengahkan pembincangan ilmiah, dan itu satu benda yang patut diucapkan terima kasih, dihargai. Kita terus bertopik sebab saya mohon maaf kerana tadi saya lambat di atas sebab-sebab jalan raya ni tak boleh dapat laluan, tak ada orang bagi laluan, melainkan ambulan je boleh laju. Jadi saya tadi pun dipotong oleh ambulan juga. Ya. Alhamdulillah sampai juga. Terus pada poin, iaitu pertamanya ialah saya nak beritahu dulu macam mana cara yang akan berlaku lah. Sebab Sifu tak beritahu, jadi saya beritahu. Pertama saya akan cakap dalam beberapa minit dan mengetengahkan soalan dan jawapannya lah. Persoalan dan jawapan. Soalan tajuk tu lah. Tajuk tu, benarkah Imam Al-Bukhari melarang beramal dengan hadis dhaif secara total? Tajuk tu saya buat pendek, tapi tajuk yang clear cut ni ialah benarkah Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, melarang beramal dengan hadis dhaif dalam semua topik secara total? Itu tajuk dia. Sebab ini tajuk yang diketengahkan, yang saya ingin jawab sekadar mampulah. Jadi persoalan tu saya akan cuba jawab dalam masa mungkin 20 minit, 30 minit. Kemudian saudari yang datang boleh tanya soalan apa sahaja yang nak tanya. Bukanlah maksud saya boleh jawab semua, tapi bertanya, membenarkan orang bertanya dan bersabar mendengar soalan ni satu benda yang kita kena belajar lah. Satu benda yang dipanggil apa? Dipanggil didikan juga untuk hati kita. Kita mendengar soalan dan kita dipanggil husnul istimah. Kita dengar, good listener. Kita dengar betul-betul soalan tu dan kita cuba absorb dan faham. Kemudian kalau saya tahu, insya-Allah saya akan jawab apa yang saya tahu. Dan ada orang yang akan setuju dan tak setuju, itu hak masing-masing, tak ada masalah. Mungkin ada orang tengok muka serius, dia kata ni ustaz ni tak suka saya tak? Bukan. Saya macam tu lah muka kan. Pertama sekali, dakwaan ini, dakwaan yang mengatakan bahawa Al-Bukhari melarang beramal hadis dhaif, ialah dakwaan yang bukanlah ditimbulkan oleh Al-Fadhil Ustaz yang saya nak jawab itu. Dia mengulangi dakwaan ataupun satu pernyataan yang telah pun ada dalam buku-buku mustalah hadis moden, dan ditulis juga oleh beberapa orang sahabat-sahabat kita yang nak menulis tentang hadis. Termasuk juga seorang ustaz yang juga buat satu buku, nama dia Ustaz Adlan Abdul Aziz. Kenal ya? Dia pun antara orang yang memegang pandangan sebegini. Dalam buku dia 20 persoalan asas tentang hadis. Dan ramai lagi yang pegang benda ni dalam keadaan menulis yang kita kata apa, mengambil daripada buku-buku yang telah pun ada. Di semuanya ini saya letakkan dalam satu kategori, ialah dakwaan yang tidak ada bukti jelas. Yang kedua, saya juga nak menyatakan di sini bahawa isu sebegini bukan isu boleh tidak beramal dhaif, tak, itu isu lain. Isu tu insya-Allah mungkin kita akan sentuh dalam soal jawab ataupun dalam program lain. Isu sekarang ialah benarkah Al-Bukhari melarang. Isu itu sendiri pun saya dapati berbeza pandangan antara ramai penulis dalam bidang hadis. Maksudnya benda itu sendiri bukan satu fakta asas yang dipersetujui oleh semua pihak. Dan ia juga bukan fakta yang berbukti nyata jelas, tapi ia lebih kepada satu statement, kenyataan, dan ia diperselisihkan. Ini hakikat yang kita kena tahu. Sebab tu saya ulang banyak kali, saya footnote sikit lah, off topic sikit. Saya ulang banyak kali bahawa untuk memahami apa sahaja isu dalam mustalah hadis, kita perlu buat perbandingan banyak buku dan banyak pandangan. Baru kita tahu mana satu yang fakta, mana satu yang teori, mana satu yang disepakati dan mana satu yang diperselisihkan. Ini satu benda yang amat penting. Dan kita bagi contoh yang paling mudah. Kalau kita yang hadir pada malam ni ambil satu buku mustalah hadis dan baca buku itu sahaja, jadi saya tak salahkan sesiapa kalau dia pegang satu pandangan dan dia tak terima pandangan lain. Saya tak salahkan dia sebab dia pegang satu buku.
Macam kita juga baca satu buku tentang apa jua topik, kita hanya dapat satu pandangan dan kita pegang, dan tak salah kita pegang. Cuma salah kita ialah kita menafikan pandangan lain. Itu je. Kita pegang hal masing-masing. Dalam bab Al-Bukhari melarang atau tidak melarang, kita ada stand. Tapi stand kita adakah berdasarkan banyak pembacaan, banyak buku, banyak pandangan, atau hanya satu pandangan, satu buku? So itu kena bear in mind benda tu. Okey. Jadi bila benda ni diulangi oleh Al-Fadhil Ustaz yang saya nak jawab ni, diulangi dalam tulisan terbuka yang saya dapat baca daripada hasil pertanyaan orang. Dia tanya, betul ke Ustaz benda ni? Dan saya baca. Permulaannya menjurus kepada ada statement apa? Ada ulama yang bukan melarang tau. Ayat yang digunakan ialah mengharamkan. Okey, saya boleh baca di sini tapi ada dalam saya punya handphone. Mengharamkan beramal dengan hadis dhaif. Dalam semua aspek maksudnya. Okey, bila saya baca ayat tu saya masih boleh terima sebab walaupun penggunaan perkataan mengharamkan ni ulama tak guna macam tu dalam kitab mustalah sendiri, dia hanya menggunakan melarang, mana'u ataupun tak boleh, tak boleh. Ini mengharamkan. Saya baca lagi. Kemudian disebutkan di antara yang mengharamkan itu ialah disebutkan beberapa orang. Seperti dia start dengan Al-Bukhari, Muslim, kemudian ada Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ar-Raziyan, Ar-Razi, Dodo Ar-Razi. Juga masuk Ibn Hibban, Ibn Hazm, sampai kepada Ibn Al-Arabi, Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki. Juga masuk sampai Asy-Syaukani. Dan timbul pertanyaan dalam minda saya, beberapa persoalan bila saya baca artikel ini yang saya nak kongsi. Pertama, kenapa disebutkan nama ini dan tak disebutkan lagi nama orang yang jelas, lebih jelas kata tak boleh? Sebab tu saya katakan bahawa mengatakan tak boleh beramal dengan dhaif bukan tajuk kita hari ini. Tajuk kita ialah Bukhari kata apa. Soal boleh tak boleh itu memang telah diketahui oleh orang yang belajar hadis. Ada perbezaan pandangan. Ada 3 pandangan. Kalau saya ulang sikit untuk semua ingat, tak boleh langsung, boleh semuanya dalam semua bidang. Maksud lawan lah dia punya perlawanan dengan yang pertama lah. Pertama kata tak boleh langsung dalam apa jua kategori, mesti sahih dengan hasan sahaja. Yang kedua, boleh dalam semua benda. Dhaif ni boleh diamalkan dalam semua aspek, termasuk hukum. Kemudian yang ketiga, bersyarat dan ada detail dia. Jadi sudah pasti yang menulis artikel itu memilih pandangan yang pertama, mengatakan tak boleh langsung. Itu hak dia. Kita kena faham di sini hak memilih pandangan satu hal. Kan? Kita tak boleh paksa orang ikut kita, pandangan ada. Tapi soal menyatakan pandangan dengan cara yang ilmiah, itu yang kita persoalkan. Sebagai contoh, hal ini jelas nak mengatakan saya nak pilih pandangan tak boleh guna hadis dhaif dalam apa jua bidang. Apa saya punya respon? Ya, benda ni telah pun disebut. Ada orang yang sebut macam ni dulu dan kemudian. Tetapi bila saya cakap Al-Bukhari dan Muslim dan semua ni mengatakan tak boleh dan tak, ini saya terpaksa anggap tidak ilmiah. Terpaksa. Bukan soal Ustaz tak terima pandangan ke? Boleh terima pandangan. Tapi pandangan kita mesti base kepada asas yang kuat. Ini yang ramai orang tak tahu. Ramai orang sangka itu kan asas yang kuat. Kan, itu kuat itu. Kan, memang betul. Sebab tu ada seorang sahabat menuturkan balik sahaja segala yang ada dalam artikel itu dalam Facebook kepada saya. Saya kata saya jawab malam ni. Sebab benda yang sama sahaja. Tak guna you nak emphasize Bukhari kata tak boleh, Ustaz siapa? Bukhari siapa? Kan macam tu. Sekarang ni betul ke tidak Bukhari kata tak boleh? Itu je kita nak bincang. Kan? Dan sebelum perbincangan ataupun topik-topik yang berkaitan, nanti sahabat-sahabat boleh tanyalah. Topik-topik yang dianggap tidak dalam topik. Maksudnya membantu menjalankan topik. Maksudnya kenapa Ustaz buat program ni? Itu soalan yang tu saya beri peluang semua boleh tanya.
InsyaAllah saya tak boleh tipu sebab ni ada si Nasir. Dia tahu semua apa yang saya tahu. Jadi saya tak boleh Ustaz jangan main-main, saya tak tahu. So benda-benda side topik, benda-benda muqaddimah dan penutup ni saya juga beri peluang sahabat-sahabat tanya, insya-Allah kita jawab mana yang patut. So sekarang ni bila ditulis tentang tak boleh beramal hadis dhaif, itu satu. Sedangkan semua orang sedar kalau dia baca mana-mana buku mustalah hadis, insya-Allah dia akan dapati bahawa ada perbezaan pandangan. Boleh dikatakan semua yang menulis tentang ilmu mustalah hadis akan menyebut ada 3 pandangan, kemudian dia akan pilih pandangan yang terbaik mengikut penulis tersebut. Ini biasa berlaku. Jadi persoalan yang timbul sekarang ni, kalau sebegitu ramai ulama yang besar sebegini yang kata tak boleh dan tak boleh, kenapa nak bincang lagi? Dia seakan sudah disepakati lah. Bila Bukhari dan Muslim pegang Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ibn Hibban, Ibn Hazm, campur semua sampai Syaukani, so dia macam case close. Dia tak boleh lah. Tapi ulama bincang panjang dan ramai orang tak dapat merujuk balik kepada tulisan asal sebab merujuk kepada ringkasan yang ada dalam artikel tersebut yang jelas mengatakan 2 perkara yang amat berbeza, ataupun 2 perkara yang pelik lah bagi saya, ataupun 2 perkara yang bertentangan. Pertama, dia ditulis dalam artikel tersebut majoriti ulama kata boleh beramal hadis dhaif. Jumhur, terjemah majoriti lah kan, jumhur. Dalam masa yang sama dia kata tetapi ada ulama yang mengharamkan juga beramal, iaitu ramai juga Bukhari, Muslim. Jadi apa kita nak faham di sini? Jadi tulisan ni menambahkan bagi saya kekeliruan bagi orang yang belajar hadis, orang yang minat ilmu hadis. Orang yang tak peduli apa, dia tak kisah. Dia kata apa saya peduli Ustaz? Tak apalah, tak peduli, tak ada masalah. Ini bidang yang mana ada orang ikuti. Sebab tu kita antara bukti orang ikuti ialah yang datang pada hari inilah. Dia mengikuti benda ni. Ya. Dia mengambil tahu benda ni. Jadi saya katakan di sini, dan ditambah pula yang menulis itu adalah berkelulusan dalam bidang hadis. Kan? Jadi kita nampak apa akan jadi kalau yang tulis tu sekadar macam orang yang bukan dalam bidang tu, mungkin satu hal. Tapi yang menulis tu dalam bidang hadis dan melibatkan seorang imam yang besar, Imam Al-Bukhari, yang besar dan terkenal pada pandangan penuntut ilmu hadis. Mana kalau Imam Bukhari buat satu benda, dia bukan benda kecil. Dan kebanyakan yang belajar hadis akan tahu bagaimana kedudukan Imam Al-Bukhari. Tak payah kita hurai pada hari ini kedudukan dia dalam kajian hadis. Kalau kita sebut nama-nama, mungkin orang tak kenal, mungkin tak ada benda, tak ada kesan. Kesan ialah bila disebut nama Al-Bukhari dan imam-imam yang lain lagi. Kalau ada masa, insya-Allah, kalau saya mampu, saya akan sentuh tentang nama-nama lain tersebut. So sekarang ni, bila semua ni berlaku macam ni, jadi saya ambil kesimpulan untuk buat sedikit rujukan. Dan kita lihat bahawa semakin kita buat rujukan, semakin kita nampak bahawa pandangan itu tidak tepat dan tidak benar. Itu maksud dia. Ya. Jadi ada orang kata tak, saya rasa benar, tak apa. Ya. Dengar dulu kan. Ya. Kerana beberapa sebab yang saya akan sebut sekejap lagi. Cuma saya nak masukkan satu sudut, iaitu ke arah itu, ialah memang kalau kita baca mana-mana buku mustalah hadis, kita akan jumpa banyak maklumat. Okey? Dan buku-buku ni, sedar atau tidak, dia berbalik kepada beberapa buku juga, berlega. Itu maksud dia. Biarlah ramai orang tulis buku, siapa pun tulis, dia akan quote daripada buku yang utama juga, ataupun yang quote daripada quote buku yang utama. Jadi semua ni akan kembali tu. Dia akan balik. Dan bila kita tengok balik, ada sebahagian penulis kata bahawa yang mengatakan tak boleh beramal dengan hadis dhaif secara mutlak dalam semua aspek ialah nama-nama berikut, iaitu Al-Bukhari, Muslim, Abu Zur'ah, Abu Hatim, dan ada yang menambah Abu Syamah Al-Maqdisi Al-Syafi'i, ada yang menambah Al-Syaukani, ada yang kata Ibn Hazm, ada yang kata Ibn Taymiyah, dan sebagainya. Dan tidak memberikan rujukan yang mencukupi. Saya nak cakap, itu cakap dakwaan, tapi tolonglah sahabat-sahabat yang mampu cek balik. Tolonglah cek balik. Ada tak bila disebut Bukhari kata tak boleh beramal, ataupun
Ini mazhab Bukhari. Ini mazhab, dia cakap ni mazhab ini maksud pandangan dia. Ini mazhab Bukhari, Muslim semua. Ada tak dia bagi kod pada nama Bukhari tu contoh. Ini sahabat-sahabat yang baca buku selalu tahu. Dia biasa tak akan kod, dia tak akan bagi footnote. Dia cuma kata dikatakan ini, dikatakan ini, dikatakan. Dan dia akan bagi footnote juga kepada buku yang tak bagi footnote. Okey. Seolah macam dakwaan di atas dakwaan. So kita terima. Kita tak kisah, kita terima sebagai ini tulis betul, tak kata apa lagi. Tapi ada ulama yang membincangkan, yang membicarakan, yang melihat dan membuat perbandingan, mendapati bahawa tidak ada bukti kukuh bahawa ini pandangan yang disebut oleh imam-imam berikut. Dan dalam masa yang sama, sahabat-sahabat yang mengkaji akan jumpa bahawa ada nama yang berulang dalam dua kategori yang berlawanan. Ada nama yang berulang pada yang melarang dan yang membenarkan nama yang sama berulang. Jadi macam mana nak selesai benda ni? Orang yang memberi perhatian dia akan confuse, orang tak beri perhatian dia tak kisah. Contoh macam setengah-setengah tafsir. Kita beri contoh yang luar daripada hadis. Tafsir. Kita ambil mana-mana tafsir, kadang kita nampak ayat yang sama, Ibn Abbas kata begini dan Ibn Abbas juga kata begini. Pendapat pertama mengatakan begini, di antara mereka ialah Ibn Abbas. Pendapat kedua pula mengatakan begini, dan Ibn Abbas juga. Kan? Jadi hakikat ni kena disedari. Contoh, Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in sahabat Abu Ahmad bin Hanbal, imam besar. Ada orang kata Yahya bin Ma'in kata tak boleh amal dia dhaif. Ada orang kata pula dia kata boleh. Dalam buku yang sama kadang-kadang. Ini mesti mencetuskan something. Macam mana ada seorang ulama ada dua pandangan? Adakah ni pandangan dulu kemudian pandangan umum khusus? Adakah macam mana keadaan? So ni perlu disedari sebelum kita nak kata, oh tak, saya check lah, memang Bukhari kata tak boleh. Nanti dulu Yahya bin Ma'in kata tak boleh. Saya jumpa dalam buku lain Yahya bin Ma'in kata diterima, bagi contoh. Masuk dalam periwayatan hadis. Ni sama juga macam periwayat. Riwayat yang sama dikatakan siqah oleh Yahya bin Ma'in kadang-kadang, ataupun imam-imam ni, imam tu juga kata dia dhaif. So ini memerlukan kepada kajian. Kita tak boleh cakap suka hati. Oh semua boleh cakap, saya boleh cakap, saya ada Facebook. Saya boleh cakap. Hak untuk bercakap, ya, ada. Tapi pastikan hak tu tak disalahguna. Takkanlah saya nak cakap benda yang saya tak tahu, walaupun Facebook tu Facebook saya. Kan? Sendiri baru ingat lah maksudnya. Tak boleh cakap melainkan kita tahu. Sampai ada orang tanya soalan yang kadang-kadang kita tahu dia tak tahu, tapi dia tanya soalan, jadi kita kesian dekat dia. Macam juga kita tanya bidang dia, dia akan kesian dekat kita. Sebab ustaz nampak sangat tak tahu. Sebab saya tak tahu. Saya tak boleh nak argue benda yang saya tak tahu. Okay, sekarang ni kita pergi kepada, dia tak banyak pun pelanggan saya ni, insya-Allah. Saya harap dia fahami, sebab saya tahu di kalangan yang hadir ni ada yang level berbeza. Saya tak nak kata level rendah semua tinggi-tinggi semua. Cuma ada yang tinggi sikit, ada yang tinggi banyak. Tu cerita dia. So saya tak nak merendahkan, mungkin saya dan Sifu kita level bawah. Cuma beza kita depan skrin, depan kamera. Kan? So minta maaf kalau ada yang terasa kita bukan niat kita. Okey? Baik. Saya cuma ada beberapa persoalan je untuk menjawab soalan itu. Bila kita kata imam, orang kata apa nak bincang sangat, Imam Bukhari kalau dia melarang beramal dengan hadis dhaif, mana satu benda yang amat besar. Mana kita sebagai penuntut ilmu susah nak cakap benda ni. Macam mana kita nak argue dengan seorang imam? Baik. Macam mana cara kita nak tahu benda ni? Saya tanya soalan yang berulang kali kepada sahabat-sahabat yang menyokong pandangan tersebut, termasuk penulis tersebut. Saya tanya berkali-kali tak dapat jawapan. Dari mana sumber Al-Bukhari dikatakan melarang beramal dengan hadis dhaif? So kena faham. Lepas saya cerita sikit tadi, kena faham bahawa sumber ada dua jenis. Satu sumber direct yang disebut oleh Imam Al-Bukhari. Satu lagi sumber kedua yang menyatakan Al-Bukhari kata begitu. So setakat ini, Wallahu'alam, sahabat-sahabat boleh bagi saya, Alhamdulillah, setakat ini kita temui bahawa hanyalah sumber lain yang mengatakan Al-Bukhari kata begitu. Itu memang ada. Dan sahabat-sahabat sebagainya rajin untuk quote daripada buku sana dan buku sini. Bagi saya benda yang sama. Quote daripada banyak buku, Alhamdulillah berguna pada ketikanya, dan pada ketika yang lain kadang-kadang nampak lebih kepada nak membanyakkan footnote. Benda yang sama sebenarnya. Ya, kita tahu. Kita dah tahu dalam buku Mustalah Hadis, insya-Allah buka buku
pelbagai buku yang moden antaranya dan sebagainya, bahasa Arab atau bahasa Inggeris atau bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, dia akan ada sebut bab ini. Kalau buku tu buku yang agak panjang, dia akan sebut bab beramal dengan hadis dhaif boleh atau tidak. Dia akan sebut, dan yang lebih lebar dia akan sebut Al-Bukhari mengatakan. Ini kita tak payah quote kalau sekadar nak mengulang. Okey, kita hormati penulis tersebut. Sama ada dia orang Arab dulu atau kemudian atau orang Melayu. Kita hormati. Tapi untuk saya nak tahu sekarang ni, soalan dah terjawab sebahagian, iaitu sumber kat mana? Okey, kita bagi sumber. Okey. Tapi sumber yang paling penting sekarang ni, di mana point dia yang daripada Bukhari sendiri yang mengatakan dia melarang beramal dengan hadis dhaif. Soalan ni kena jawab betul-betul. Kalau boleh jawab, selesai masalah. Ya, betul. Al-Bukhari melarang. Kita tak kisah soal nak buat tak buat. Sekarang Bukhari larang ke tidak? Kalau ada daripada mana-mana buku dia yang dicetak ataupun dinukilkan daripada buku lain yang dicetak, selesai masalah. Sebab tu kita nak buat diskusi. Kita bukan nak sebelah pihak ada orang cakap saya rasa tak seimbang sebelah pihak. Saya rasa macam mana kalau kita jemput orang tak nak datang? Kemudian pula kalau datang pun tak datang pun, seimbang atau tak seimbang bergantung banyak kepada pembentangan, moderator dan hadirin yang hadir. So insya-Allah kalau saya lebih ke sana lebih ni, ada orang akan tolong betulkan. Insya-Allah ni ramai orang di sini yang tak kisah dan tak peduli. Nak betulkan, walaupun ustaz tak puas hati dengan saya betulkan juga. Kan, kita tak ada masalah. Sipu pun dia betulkan saya banyak benda. Saya masih lagi boleh duduk sebelah dia. Setakat malam ni lah. Saya minta maaf, saya bukan nak buat lawak, tapi dia bukan buat lawak, berlawak saya sipu je lah. Sipu okey lah. Baik. Jadi sekarang ni, hujah saya yang pertama untuk mengatakan pernyataan tersebut tidak benar ialah tidak ada sebarang nukilan yang ditemui daripada kata-kata Imam Al-Bukhari sendiri ataupun yang menukil daripada beliau sendiri, yang menunjukkan bahawa dia melarang dan mengatakan tak boleh amal hadis dhaif secara mutlak dalam semua kaedah dan semua situasi. Semua keadaan, bukan kaedah, semua keadaan dan semua situasi. Tak ada. Jadi kalau siapa yang kata ada, kita nak tahu supaya kita boleh bincang macam mana maksud Al-Bukhari, apa dia kata sebenarnya, ayat penuh dia, buku mana disebut benda ni. Kita nak tahu sebab kita nak bincang. Sebab satu benda yang besar, kalau kita dakwa tapi tak ada bukti, ini semua kita tahu bahawa peranan kita sebagai ilmuwan dan sebagai orang yang nak mengetengahkan ilmu hadis, jangan sampai satu perkara yang kita tegaskan tapi ketegasan itu hanya pada suara saja, hanya pada penulisan, tak ada bukti menyokong. Ini semua orang boleh buat maksudnya. So kita tak nak, dan kesan yang amat besar, kita dah ulang banyak kali tadi, bahawa kalau Bukhari kata tak boleh, kesan dia besar. Kalau dia tak pernah kata tak boleh pun, kita kata dia kata, ini satu benda lagi. Apa kita nak cakap bahasa akademiknya. So kita kena faham sendiri benda ni. Ini tak perlu kepada tahap PhD untuk tahu benda ni. Sipu-sipu dia nak ke tahap tu, saya tak sampai tahap tu. Saya tahap degree je. Kan? Tapi saya bincang benda ni untuk menjelaskan kepada semua orang bahawa itu hujah pertama, tidak ada sebarang nas atau kata-kata daripada beliau sendiri dalam mana-mana buku beliau yang ditemui, yang dicetak dan sebagainya. Bukan saya yang pergi duk semak satu persatu, tapi kita merujuk kepada sumber yang kita panggil sumber yang ke arah itu. Kita cuba merujuk ulasan dan sebagainya. Dan perkara pertama yang kita buat ialah, antaranya ialah, sepatut kita buat ialah mencari di mana kata-kata ni ada, dan kemudian melihat dari mana dinukilkan. Sebab biasa dalam mustalah hadis, penulis-penulis mustalah hadis ni ada banyak style penulisan, tapi ada yang detail. Dia akan cakap dekat mana dia ambil setiap benda, dan kita rujuk dan cari. Dan kalau sahabat ada yang jumpa, insya-Allah boleh bagi tahu lepas ni mana hujah pertama saya akan tertolak, mengatakan bahawa tidak ada nas tapi ada nas. Ya. Dan insya-Allah kita akan boleh bincangkan nas tu macam mana maksud dan sebagainya. Baik. Yang kedua, dia semua ada 3 ya. So ni yang kedua dah nak habis ya. Yang kedua ialah dalam buku-buku Imam Al-Bukhari yang lain daripada Sahih Bukhari. Ini kita belum bincang, saya akan bincangkan adakah Sahih Bukhari boleh kita katakan tak ada langsung hadis dhaif ke? Okey. Kita sekarang dah cerita sekarang. Okey, dia buat Sahih Bukhari, dia kata ni semua sahih, settle. Kita ambil point tu. Kita pergi pada buku-buku dia yang lain yang dicetak dan sebagainya. Ada hadis yang dhaif.
Ini boleh dikatakan semua sepakat daripada kalangan pengkaji hadis bahawa Imam Al-Bukhari mensyaratkan sahih hanya pada buku Al-Jami' As-Sahih, buku Sahih Bukhari. Dalam buku lain dia tidak mensyaratkan, bahkan terbukti ada hadis yang dhaif dalam buku beliau. Bukti dia apa? Tengok buku yang dicetak atas nama beliau. Pengkaji, pentahqiq, penyemak akan menaraikan dalam footnote dia hadis ni sahih ke dhaif ke riwayat siapa, maka akan jumpa. Dan bukti yang paling jelas adalah buku Al-Adabul Mufrad. Bukan bukti kata dia kata boleh amal. Nanti lu tak bagi topik tu lagi. Dia satu persatu Bukti bahawa ada hadis dhaif dalam buku tersebut. Itu point dia. Apa bukti dia? Ada orang semak buku tersebut dan buktikan dengan footnote dan juga dengan cetakan yang berasingan bahawa ada yang dhaif dan ada yang sahih dalam Adab Mufrad. Okey, itu cerita dia. Dan saya ada satu poin kecil yang nak pergi lagi dalam bab mensahihkan dia dan mentaifkan. Jadi sekarang kita belum kata, oh bukti dia kata boleh amal. Bukan bukti dia kata boleh amal. Bukti yang mengatakan ada hadis dhaif dalam buku dia. So bila ada maklumat yang kedua ni, apa kemungkinan yang ada? Apa penafsiran yang kita boleh ambil? Pertama, Imam Bukhari tak tahu dia dhaif. Okey? Boleh jadi. Saya bagi kemungkinan, saya bagi andaian. Boleh jadi Imam Bukhari tak tahu itu dhaif. Dan kemungkinan ni sahabat-sahabat ada sebahagian yang senyum dah. Kemungkinan ni agak jauh sikit daripada Imam Al-Bukhari. Okey. Walaupun kita tak kata dia maksum, tapi dia perfect dalam ketidakmaksuman dia. Apa salah saya kata perfect? Sahabat-sahabat yang datang beramai yang dapat 100% dalam subjek. Tak ada. Ada ramai dapat 100%, tak salah langsung dalam subjek. Adakah maksum? Tak. Manusia je, tapi dapat skor 100%. Tak pernah silap. Tak pernah silap. Perfect. Perfect dalam arti kata manusia. So sekarang ni kemungkinan yang pertama, ada hadis dhaif dalam buku dia yang dia tak tahu. Satu. Kemudian yang kedua, terpaksa kita cakap yang ada hadis dhaif yang dia tahu. Dan ini yang jelas nampak daripada keilmuan dia, dan juga sebab orang yang cek buku dia, orang datang lepas dia, kan? Dia mengikut cara dia. So adakah kita kata kita boleh jumpa Imam Bukhari tak jumpa? Suatu benda yang sukar nak terima. Walaupun kita boleh bincang lagi, ada orang kata logik, kita kata logik. Yang ini soal logik tak apa. Dan di sini timbul satu masalah kecil yang saya dapat tengok daripada YouTube, dan ada orang tunjuk pada saya bahawa ditolak hujah ni. Ditolak hujah ni. Maksudnya saya nak mengatakan bahawa Imam Bukhari tidak pernah ditemui melarang beramal dengan hadis dhaif. Hujah dia adalah apa? Dia buat buku seperti Adab Mufrad dan sebagainya, ada hadis dhaif. Tapi ada orang jawab, dia kata penulis artikel ni lah jawab. Dia kata dia hanya meriwayatkan, bukan maksud beramal. Di sini saya nak ajak kita bincang sama-sama. Adakah Imam Al-Bukhari dan imam-imam sezaman dengan dia akan buat satu buku untuk riwayat semata-mata tapi tak benarkan diamal? Itu persoalan saya nak taburkan. Siapa boleh jawab? Silakan. Jawapan saya, tak mungkin dalam semua situasi imam-imam ni akan buat macam ni. Mungkin dalam beberapa situasi dia boleh diterima. Tapi kebanyakannya, apa tujuan dia buat buku hadis, dikumpul buku hadis, tujuan dia apa? Kalau nak disebarkan, tujuan untuk diamalkan. Kecuali dia akan bagi satu hint dalam tajuk dia, dalam manhaj dia, dalam mukadimah, dalam footnote dia, ni tak dan ni tak. Itu mungkin. Dalam Syama'il Muhammadiyah, apa tujuan Imam At-Tirmizi letak hadis-hadis dhaif dalam tu, yang dia pun kata dhaif dalam tu. Bagi orang kata penyemak mengatakan bukan penyemak, bukan pentahqiq, dia kata tak sahih. Dia sendiri yang kata. Kenapa dia letak? Kan? Adakah dia letakkan, aku letakkan jangan amal, ataupun aku letakkan hadis ni, aku tak komen, maksudnya tengok je, jangan amal? Tak, dia akan jelaskan ini betul, ni tak betul bila perlu, dengan cara yang pelbagai. Jadi maksud sekarang ni, apa yang saya nak bawa ialah
Tak mungkin seorang imam sezaman dengan Bukhari, seperti Al-Bukhari sezaman dengan satu manhaj dengan dia, akan buat buku dan hanya cakap untuk diriwayatkan, untuk diceritakan tanpa diamalkan. Dah hakikat dia tak kata macam tu pun. Kita andaikan, yes, kita andaikan. Itu andaian saya. Dan andaian saya kata tak pun andaian juga. Tapi adakah disebut benda ni? Sekali lagi dia tak sebut apa-apa. Cuba baca buku Adab Mufrad dan sebagainya. Ada tak disebut benda ni? Tak ada. Ni sekarang ni masalah kita sekarang ni. Kita dah guna nama dia dengan bahasa yang yakin bahawa, dan saya cuba nak argue, paling kurang saya nak jadikan orang yang dengar saya cakap ni sebagai saya nak fikir sekejap. Itu je. Jangan setuju dengan saya, jangan tolak saya atau setuju. Fikir sekejap. Boleh fikir ke tak boleh fikir? Hujah saya itu je, untuk difikirkan. Sebab kalau kita kata dia buat buku yang ada hadis dhaif, yang dia tahu, dia kata dia nak riwayatkan, dia tak nak orang amalkan, itu benda yang pelik. Dan sezaman dengan dia pun, guru dan murid dia dan sama dengan dia, meriwayatkan hadis untuk diamalkan, kecuali ada sesuatu yang mengecualikan benda tu. Contohnya dia beritahu, buku aku ni aku buat untuk ni dan sebagainya, dan mungkin difahami daripada huraian murid-murid dia dan sebagainya. Contoh macam buku ilal lah. Sahabat-sahabat yang belajar hadis tahu buku ilal. Adakah tujuan imam dia tulis buku ilal untuk diamalkan? Itu kena fikir sendiri je. Dia ada tujuan yang lebih agung. So adakah tujuan Al-Adabul Mufrad ditulis, dikumpulkan, dikeluarkan untuk tetapan umum, untuk ditengok sahaja dan tak boleh diamalkan? Apa maksud Al-Adabul Mufrad? Buku hadis-hadis tentang adab, tentang akhlak sebagainya, untuk diamalkan. Itu maksud saya. So sekarang kita tak bincang soal boleh amal tak boleh amal. Apa maksud Al-Bukhari buat buku ni? Dikatakan dia buat buku ni untuk cerita dan riwayat sahaja, dan bukan untuk diamalkan. So ini perlu pada diskusi yang lain untuk buktikan benda tu. Hakikat dia kita nampak secara mata kita, ataupun depan komputer kita, ataupun kita pergi mana, dah terjemah dah, ada mufrad saya rasa dah terjemah dah. Kita boleh tengok diterjemahkan dengan pelbagai cara dan dibagi footnote dengan pelbagai cara. Ini ada yang dhaif dan sebagainya. So apa kita nak kata? Saya mengatakan bahawa ini menunjukkan bahawa lebih menguatkan bahawa dia tak pernah pun melarang beramal. Bahkan dia mengatakan boleh beramal dengan syarat. Of course dengan syarat lah. Tak mungkin amal tanpa syarat. Okey. Ada hujah yang ketiga. Nabi lah. Yang ketiga. Kan payah pun sebab ni dah 9:30. Takut nanti orang mengantuk. Hujah ketiga ialah di zaman beliau, guru, rakan dan murid beliau, di kalangan mereka mengarang pelbagai buku, kan? Di kalangan mereka mengarang pelbagai buku. Guru dia ada mengarang buku, rakan dia ada mengarang buku, rakan dan murid dia dan sekaliguslah mengarang buku. Bila dikarang buku ni, mereka mengarang buku macam mana? Mencampur adukkan sahih dan dhaif. Itu cerita. Sebab tak ramai guru, rakan dan murid dia yang buat buku macam dia, Jami' Sahih. Sebab tu guru dia pun, Ishaq Ibn Rahawiyah atau Rahawai, mencadangkan, apa kata, siapa yang boleh buat satu buku sahih sahaja, maka dia terlintas, akulah orang dia. Okey. Ishaq Ibn Rahawai ada musnad. Guru-guru Bukhari pun ada musnad, ada buku hadis. Rakan-rakan dia pun ada buku hadis. Selain daripada Imam Muslim, yang lain mengarang buku-buku yang kita katakan ada hadis yang dhaif. Termasuk murid-murid dia yang mengarang buku sunan. Sunan mengumpulkan hadis tentang hukum. Dalam tu ada hadis yang jelas dhaif, yang didaifkan oleh penulis itu sendiri. Dan murid dia lepas tu pun, dan ini berlaku bila? Kita kena gambarkan Imam Al-Bukhari hidup di zaman tersebut, melihat semua yang berlaku. Ada tak ditemui dia melarang dan menegur dan menasihati? Persoalan saya, ada tak dia melarang dan menegur dan menasihati? Apa buat macam ni, kenapa buat macam ni, jangan buat macam ni, buat yang sahih saja, jangan masuk yang dhaif, ini tak boleh. Ada tak? Apa yang kita jumpa sebenarnya? Dia bagi galakkan lagi untuk buat buku, seperti dibuat kepada siapa? Imam At-Tirmizi.
yang bertanya kepada dia pelbagai soalan dan dia jawab dalam keadaan At-Tirmizi nak buat buku sunan ataupun jami' makna yang sebenar, nama yang sebenar. Apa ada khilaf juga jami' sunan, ini marah saya pula. Ada kata jami', ada kata sunan lah okey, biar semua puas hati. Ada kata jami' sahih. So semua puas hati lah cetakan. Dia buat buku tu dalam pengetahuan Imam Al-Bukhari, dalam pengetahuan Imam Ad-Darimi, dalam pengetahuan Imam Abu Zur'ah tak salah saya, yang di antara mereka ditanyakan soalan kepada mereka. Dia beritahu ni kat mana? Saya rasa dekat kitab Ilal. Itu saya mustaqil takut saya salah. Tapi salah pun tak, jangan takut salah. Nanti saya mustaqil betulkanlah. Dalam kitab Ilal di hujung cetakan kebanyakan sunan, dia tulis, dia tanya siapa, dia rujuk siapa. Di antaranya ialah guru-guru dia ini. Kalau ada kes dia tegur, nasihat dan tak puas hati, dah banyak dah dinukilkan kepada kita. Boleh faham hujah ni? Saya tak tahu boleh faham tak faham, takut saya pun tak faham. Maksudnya bila Tirmizi tanya Bukhari tu, dan Bukhari pula tengok ramai orang tulis buku dan guru dan sebagainya, ada tak dia pergi tegur, jangan buat buku ni campur aduk semua. Tirmizi lah, kita ambil Jami' Tirmizi satu. Dalam Jami' Tirmizi semua dah tahu ada banyak hadis, ada banyak yang sahih, ada juga yang dhaif, yang didaifkan oleh Tirmizi sendiri. Yang jelas dia kata ini dhaif, ini tidak sahih, ni ada jarang diguna perkataan mungkar, jarang sangat. Banyak diguna ni dhaif dan sanad dia dhaif semua. Isnad dia tidak begitu, sanad tak begitu, dia dhaifkan. Dan dia dalam proses membuat, dia tanya soalan kepada Imam Al-Bukhari. So apa maksud dia? Adakah Imam Tirmizi buat kitab ni bukan untuk diamalkan? Adakah dia cakap macam tu? Tak boleh cakap macam tu, sebab dia sedang cakap dalam buku dia, hadis ni diamalkan oleh orang ni amal orang ni. Dia sebut diamalkan walaupun hadis dhaif. Jadi sekarang Tirmizi buat buku dalam keadaan hadis tu nak diamalkan, ataupun dia beritahu hadis diamalkan. Dia beritahu di hujung sekali juga, semua hadis dalam buku ini diamalkan semuanya oleh fuqaha kecuali 2. Ada ulama kata 3. Jadi sekarang apa respon guru-guru Tirmizi termasuk Bukhari? Kita cakap pasal Bukhari sekarang. Selaku kita terfikir Bukhari boleh nasihat Tirmizi on the spot, jangan buat macam ni, apa campur aduk. Sama kes macam Imam Ahmad dengan Abu Daud. Apa Imam Ahmad cakap kat Abu Daud? Sunan dia tunjuk sunan, dia kata buku yang baik. Ada cakap ni campur aduk. Tak masuk andaian kita lah. Betul Imam Abu Daud boleh cakap boleh, Musnad Ahmad pun campur. Ini andaian kita lah. Imam Ahmad buat musnad campur juga. Dia mungkin orang cakap dia ada tujuan lain, jadi kita berterima. Tujuan dia adalah untuk membuat ensiklopedia hadis marfu', seperti mana jelaskan di awal itu. Sebab tu musnad, kita ulang selalu, musnad muncul dengan pesat di zaman hujung tahun 100, macam hujung kurun ke-2. Sampai Ibnu Mahdi, Rahman Mahdi ditanya, macam mana pandangan ni, ramai orang buat musnad sekarang ni, fenomena musnad. Dia kata, okey, tapi sahih dhaifnya tu kena jaga. So dia, fenomena tu tak ada di zaman awal, ada di zaman hujung Ibnu Mahdi, Rahman Mahdi. Jadi sekarang ni Imam Ahmad boleh jawab balik macam tu, tapi Imam Abu Daud dia jawab apa? Dia buat buku sunan yang bab-bab ni adalah bab fiqh yang diamalkan. Itu maksud saya. So boleh tak Imam Ahmad tegur? On the spot dia tegur, tapi dia tak tahu, dia tak, ini kitab yang baik. Dia faham tu kebaikan buku tu. Kita kadang tak faham, kita kata apa Abu Daud, Tirmizi campur aduk semua. Kita tak faham. Kita kena faham cara mereka, bukan mereka faham cara kita. Itu maksud dia. Balik pada kes Imam Al-Bukhari. Dia nampak di keliling dia ada orang yang menulis mencampur adukkan. Bukan salah apa campur aduk ni, dia ada susunan dia dan sebagainya. Dia ada penjelasan dia tersirat dan tersurat. Maka dia tak bantah. So ada tak dia bantah mana-mana penulis? Tak ada bantah. Itu hujah yang 3 yang saya rasa yang saya lontarkan untuk menolak pandangan yang mengatakan Imam Bukhari mengharamkan beramal dengan hadis dhaif secara mutlak. Dan saya dengar pada YouTube penerangan oleh penulis artikel, dia kata difahami, ulama memahami daripada cara Bukhari menyusun Sahih Bukhari. So sekarang ni dia tak melarang lah.
orang kata dia larang. So ni beza besar. Saya tak tahu nak cakap bahasa macam mana lagi. Macam dulu ada satu kes, ada orang kata hadis letak tangan atas dada ada dalam Bukhari. Bila kita tegur dengan baik, insya-Allah bukti dia ada dalam blog, cari lama-lama arkib, tegur dengan baik, maka dia ubah maknanya ada dalam Bukhari. Itu kita boleh terima. Jangan cakap ada dalam Bukhari, ada. Saya pernah jumpa depan mata saya orang, ustaz dengan Mimin ada dalam Muslim. Saya kata, saya tak hafal Muslim. Saya tak hafal Muslim. Kalau ada, bagi tahu saya. Lepas banyak hari dia kata, tak ada ustaz, saya dah cari. Jadi kita kata kita bukan nak menafikan ada tak ada, ni satu peringkat yang tinggi. Kita pun baca Bukhari pun tak pernah khatam, nak hafal macam mana? Tak masuk akal lah. Saya tak khatam tapi saya hafal. Tu tak masuk akal lah. Kan? Oh. Jadi kalau kita nak cakap ada ke tak ada, kita kena hati-hati. Itu maksud saya. Kena hati-hati. Kan? Hadis 40 pun kita lupa. Kan? Ini dah masuk mampu ni. So kita balik kepada perbincangan, iaitu lain dengan mengatakan ulama hadis. Okey, ayat yang saya nak susulkan balik macam ni. Saya mengatakan bahawa, boleh tak terima ayat ni? Sebahagian penulis mustalah hadis moden mengatakan bahawa difahami daripada style Bukhari buat bukunya bahawa dia menolak beramal dengan hadis dhaif. Itu ayat tu saya boleh terima. Difahami maksudnya ada orang faham, tapi ada orang tak faham macam tu. Yang saya akan pergi sekarang, iaitu hujah kalaulah Bukhari dengan style dia buat Sahih Bukhari 16 tahun dengan kajian, dengan susunan, dengan kehebatan dia, kalaulah buku tu menjadi bukti dia tolak hadis dhaif, kan? Kita boleh cakap macam ni. Kalau dia kata macam tu, maksud kita boleh cakap macam tu kalau dia tak buat buku lain. Itu bagi saya lah. Dia buat buku sahih semua, dia tak buat langsung buku lain. So hujah tu kadang-kadang saya nampak keluar topik. Dia buat buku Sahih Bukhari tu, dia buat bersungguh-sungguh, dan dia kata apa? Dan aku tinggalkan yang sahih banyak lagi. Maksud dia buat mukhtasar. Dia mana? Jami' al-Mukhtasar, buku ringkasan, bukan meliputi semua hadis sahih. Itu maksud dia. So sekarang dia buat buku untuk cari yang musnad, yang sahih, hadis yang ni, dan dia betul-betul nak buat ringkasan ikut bab fiqah. Itu tidak bermakna dia menolak beramal dengan hadis dhaif. Ini kes lain bagi saya. Dia betul-betul buat Sahih Bukhari. Sama kes macam Imam Muslim, kita jawab sikit. Imam Muslim, ada orang kata dia buat muqaddimah. Dalam muqaddimah dia kata kita tak boleh riwayat daripada semua, siapa-siapa sahaja, siapa yang tahu ni kena jawab. Okey. Dia cerita tentang siapa yang nak buat buku hadis sahih. Okey? Siapa yang nak buat buku hadis sahih? Sahabat-sahabat tahu tak? Dalam sahabat tahu ni. Saya saja tanya soalan tu. Sahabat-sahabat ubah ayat lah. Sahabat-sahabat mesti tahu, ataupun sebahagian sahabat mesti tahu bahawa dalam muqaddimah Sahih Muslim ada hadis dhaif. Dalam muqaddimah Sahih Muslim ada hadis dhaif. Pelik tak? Tak pelik, bagus. Sebab saya harap tak pelik lah benda ni. Sebab dia buat buku dia ada muqaddimah, ada buku asal, muqaddimah dia. So Imam Muslim yang dikatakan melarang juga dalam artikel yang sama, bukan topik kita malam ni tapi masuk bawah sub topik, juga melarang. Kenapa dia letak hadis itu dalam muqaddimah Sahih Muslim? Hadis daripada Aisyah yang menyebut kita disuruh untuk bercakap dengan orang mengikut kadar akal masing-masing. Umina an nunzilan nas manazilahum, atau kama qala dalam riwayat. Hadis itu tidak sahih di sisi ulama hadis, termasuk Imam Muslim. So sekarang ni macam mana? Okeylah, kita tak mau cerita pasal saya kata ni, kita cerita pasal tulu. Hujah saya yang tulu. Kalau betul Imam Muslim dengan muqaddimah dia yang tak tahulah sahabat-sahabat baca ke tidak, muqaddimah dia yang panjang tu, di negara Arab dia hurai buat kuliah tu. Muqaddimah Sahih Muslim sahaja buat kuliah berminggu-minggu, berbulan-bulan dia syarah. Kan? Kita tak pernah jumpa pun muqaddimah tu kadang-kadang. Kan? Ada orang jumpa juga pasal bab ni. Dia kata, Imam Muslim kata dalam muqaddimah dia begini. Dan Ibn Rajab kata apa? Dalam syarah Ilal. Saya rasa dalam syarah Ilal ataupun dalam syarah Bukhari, saya tak ingat. Tapi dia kata Imam Muslim daripada kata-kata begini, nampak macam Ibn Rajab kata seolah kelihatan dia kata tak boleh, walaupun ada dalam Fadhail Amal tak boleh hadis. Ibn Rajab yang faham macam tu. Ibn Rajab faham macam tu.
So adakah kita boleh ambil fahaman Ibn Rajab? Kita katalah difahami daripada Muqaddimah Sahih Muslim mengikut pandangan Ibn Rajab bahawa dia menolak, nampak begitu. Itu lain ayat daripada kita dia jelas mengharamkan. Nampak? Ini benda ni penting bagi saya. Ada orang cakap benda kecil remeh-temeh. Ini bukan remeh-temeh. Bagi orang yang tak minat tentang hadis, dia cakap dia remeh-temeh. Orang yang nak tahu, dia kata ini penting. Sebab tu ulama hadis tulis buku Mustalah Hadis. Sama Mustalah Hadis dia punya ilmu-ilmu yang perlu ada pada soal hadis tebal mana. Berapa puluh bab. Setengah-setengah tu benda yang kita langsung tak terfikir. Dia tulis pasal tu. Keperluan mengetahui sanad yang tinggi dan rendah. Kita kata tinggi rendah apa benda pula ni. Keperluan seorang muhadis di zaman itu, kata imam-imam ni, mengetahui ini dan ini ni. Kalau kita pergi tengok dekat bab-bab tu, pasti ada penuntut ilmu yang gopoh akan cakap apa? Tak tahu pun tak apa. Tak tahu pun tak apa. Tahu ini dah anggapan kita. Tapi untuk prepare seorang muhadis, bukan cerita, oh saya sudah khatam baik kunyah, matan baik kunyah. Cerita ke orang macam besar, matan tu kecil je. Dan masih lagi ulama hurai dan hurai. Jadi jangan kita declare, kita kata oh saya dah baca Alfiah Suyuti, so 1000 lebih baik Suyuti. Alfiah saya dah baca. Faham ke apa cerita dia? Kan? Ada apa baca pun tak ada kan? Tapi faham. Itu masalah. Sekarang itu cerita dia. Jadi kalau dia buat buku Sahih Bukhari dengan segala kecanggihan dia semua, itu tidak membawa pun kepada point tu. Langsung. Bagi saya yang saya faham, semudah-mudah saya fikir. Melainkan ada orang cuba nak iqham, nak masukkan juga. Ini hujah. Hujah dia apa? Imam Bukhari syadid bab Sahih Bukhari bermakna dia melarang dhaif. Ini tak masuk. Minta maaf lah, saya tak faham apa connection dia. Kalau sahabat faham, beritahu saya lepas ni. Tak masalah. Bila nak bagi peluang nak bagi ni sekejap. Kata ustaz kami nak tanya kenapa? Kan? Dan ada ustaz-ustaz yang hadir pun akan jawab juga. Ustaz Amir ni hadir ni. Kan? Cuma satu benda lagi lah yang saya nak beritahu, ialah bila kita rujuk buku-buku mustalah hadis itu sendiri, bukan rujuk buku lain ni, rujuk buku mustalah hadis yang banyak ni. Tengoklah buku macam-macam, buku Khatib Baghdadi yang lama sikit apa semua. Kita akan jumpa rupanya ada satu lagi pandangan yang kita mungkin tak sebut, iaitu ada ulama hadis daripada zaman Bukhari dan sebelumnya yang mengatakan boleh guna hadis dhaif. Itu satu, boleh. Ada dalam buku-buku yang tebal kita jumpa ada pandangan menyebut nama-nama seperti Imam Ahmad sendiri, Imam Abdul Rahman bin Mahdi sendiri, dan juga Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah sendiri, menyebut nama-nama sebegini yang kata boleh beramal. Nanti dia ada cerita tu. Saya nak tunggu sahabat tanya tentang benda tu. Ada cerita, dia twist sikit. Ada orang boleh twist dalam bab tu. Ni bukan twist tu, tapi dia twist. Sebab dia kata, oh ni bukan maksud begini dan begini. Okey, tak apa. Tapi sahabat-sahabat tolonglah tengok dulu isu sebenar daripada skop yang lebih luas. Dan satu lagi ialah kita jumpa juga hadis dhaif yang diamalkan dalam ahkam, hukum hakam. Ahkam.net. Hukum hakam. Kita cuma kata, oh kita tak pasal soal fadail je, tak. Soal hukum hakam pun ada dibincangkan oleh ulama. Ada ulama yang kata boleh digunakan kalau tidak ada hadis lain yang sahih dalam bab tersebut, dalam tajuk topik tersebut. Ini benda besar. Orang geng-geng fiqh dan usul semua lebih hebat, lebih tahu lagi daripada saya. Bagaimana sumber mulakan hukum bukan hadis sahih saja. Ada ke? Ada ke belajar usul fiqh yang sampai ke tahap tinggi belajar, yang kata kami tak pernah belajar pasal usul mazhab, usul-usul mazhab yang sebut kata sebegini. Kami hanya ada tahu Quran, hadis sahih, itu saja. Tak ada. Usul mazhab banyak, panjang. Usul fiqh panjang, usul mazhab panjang, ada khilaf lagi dekat ujung-ujung tu. Ini menunjukkan bahawa mengeluarkan hukum bukan hanya Quran dan hadis sahih sahaja. Itu maksudnya. Dan bila kita baca lagi, kita akan jumpa benda yang sebegini yang tak pernah apa menyebut ijma' atau ittifaq. Kalau ada yang sebut, ada yang akan jawab balik. Itu maksud dia. Dan saya suka nak kongsi sikit tentang contoh ada orang sebut. Saya nak beritahu terus terang, dalam nama yang disebut dalam artikel tu, yang betul-betul kita boleh kata ada bukti, mungkin Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki. Mungkin. Tapi saya juga jumpa ada ulama tulis menceritakan bahawa Ibnul Arabi sendiri mengatakan
ketika dia hurai Tirmizi, dia kata apa? Hadis ini hadis yang dhaif. Tapi dia kata Tirmizi gunakan juga sebab dalam fadail tak apa. Dia kata begitu. Sebab tu kadang-kadang kita macam Allah nak cakap macam mana? Kita baca satu statement daripada seorang imam, tutup buku. Cukup. Sedangkan dia tulis banyak kitab. Dia ada banyak penulisan, dia ada banyak murid. Kenapa kita boleh ambil Bakar Nur Rabi yang Maliki kata tak boleh? Tak boleh. Cakap dalam kitab dia kata boleh. Boleh pula. So, kita di confuse seorang. Tak confuse pun. Berkemungkinan dipahami begitu. Itu cerita dia. Macam Yahya bin Ma'in lah. Yahya bin Ma'in ni besar ni. Dia kata tak boleh. Dalam tempat lain dia kata boleh. Macam mana? Dia kita tak boleh sebenarnya memandang benda ni sebagai isu yang boleh selesai lah. Senang je, ada 3 mazhab. Kata kau boleh, tak boleh. Senang macam tu cakap. Satu kata boleh semua, tak boleh semua. Satu kata ada syarat. Syarat tu apa? Ada lah syarat dia. Jadi mana tak boleh nak cerita. Lepas tu cakap, alah ni senang je hadis. Allahu Akbar. Orang belajar bertahun-tahun pun tak mengaku alim lagi. Saya belajar Dr. Abu Laith Khair Abadi. Dia boleh tanya saya balik dengan sahabat-sahabat yang ada. Ya macam mana? Betul? Cuba kau cari tengok. Dia bagi jawapan tapi dia kata tak apalah kau cek balik. Ni kau beritahu aku. Ini orang tawaduk. Dia prof penuh dalam bidang hadis. Khatam kutub sitah sebelum masuk degree. Dan mengajar hadis sebelum. Dia cerita kat saya, kata tipu. Haddatsani Abu Laith. Sanad clear. Kan? Sanad tu. Dia cakap. Tapi dia masih, bila orang tanya, ada tak Dr. Hadin ni? Dia kata, seingat saya tak ada. Tapi cek sekali ya. Allahu Akbar. Ini profesor. Isu ni pun Alhamdulillah saya tanya dia juga. Ini untuk beritahu kepada semua yang hadir. Dan untuk beritahu kepada, tak ada kamera. Untuk beritahu kepada saya telah pun jumpa Dr. Abu Laith dan beberapa orang lagi yang saya bincang ramai Alhamdulillah. Dan mereka mengatakan, ya, benda ni perlu ditelaskan dan diperbetulkan. Atau boleh siap bagi buku hadiah, nak ambil buku ni, buku aku, ambil maklumat daripada buku ni dan buat kajian. Tapi dia kata dengan bukti. Apa sahaja kita buat diskusi dengan bukti. So kalau kita salah, kita mengaku. Kalau kita betul, orang lain tu kena mengaku. Itu maksud dia. So kita tak boleh kata, ni hak saya, ni hak kamu. Tak, ni bukan bahagi-bahagi harta dan basam, bukan. Ini hak masing-masing yang mengkaji. Jazakallahu khairan kepada anda yang telah mengkaji. Itu saja. Kan? Dan saya rasa setakat itulah saya bentang ni. Saya buka untuk persoalan. Allahu'alam. Maaf kalau ada tersinggung. Allah bersifu. Ya, terima kasih Ustaz Atlan. And tambah berlengah lagi, kumpulan kita saya tengok mungkin dibahagi kepada 3 kumpulan. Satu kumpulan yang 100% setuju dengan Ustaz Atlan. Satu kumpulan 50% setuju, 50% tak setuju. Satu kumpulan 100% tak setuju. Bahkan label dia sebagai Dajjal Kadzab. Jadi bagi Allah Akbar. Jadi maka bagi yang 100 victim. Kesian. Tapi tak ada kesian ni ya. Majlis Indra tak ada kesian, kebenaran nombor 1. Bagi mereka yang tak setuju dengan Ustaz 100%. Alhamdulillah Ustaz lah. Yang ingin membetulkan kenyataan Ustaz, anda diberi peluang priority untuk tembak Ustaz sekarang. Ya, cuba tembak komen ke anything, insyaAllah. Dan takkan diedit insyaAllah. Tak setuju. Wah, sudah dijangkalah Mustaqil. Allah ya Allah. Macam mana boleh shoot ke? Macam mana soalannya? Kena tak dengar soalan ni. Angkat tangan. Macam mana? Boleh dengar ke? Untuk tak setuju kan tak setuju? Untuk tak soalan. setuju. Tanya soalan. Ya. Tak boleh setuju. Tak setuju. Tapi nak bagi tahu boleh. Okey, ya. Tanya nama-nama mesti tak setuju. Apa yang silap pada Ustaz ni? Silap dia tu. Ya. Kotak. Ya. Tak setuju. Ya, bagus. Itu aja. Tahu. Okey, jom. Allah. Dan tadi mengatakan Al-Imam Bukhari tidak melarang secara jelas beramal dengan hadis sahih. Lalu Ustaz dengan hadis sahih dan mengatakan bahawa demikian mungkin dia membenarkan dengan syarat. Jadi di manakah saya boleh temui syarat-syarat ini? Ya, tanya adakah Ustaz setuju ni? Ada gurau sahabat Mustaqil dia selalu soalan ni habis, adakah anda setuju? Oh ni tak ada. Soalan dia ialah di mana? Di mana syarat-syarat Bukhari beramal dengan hadis-hadis
Syarat-syarat saya boleh jawab secara umum. Yang pernah saya temui ialah sebahagian ulama mustalah hadis mengatakan syarat-syarat ini tak jelas disebut tapi jelas diamalkan, dan Ibnu Hajar antara orang yang meringkaskan. Ini antara satu pandangan. Sebab tu As-Sakhawi kan? As-Sakhawi murid dia kan? Murid Ibnu Hajar, betul kan? Tanya ni bukan kena tanya, saya tak ingat. Betul ya? As-Sakhawi murid Ibnu Hajar. Dia kata apa? Dia kata sami'tu miraran, aku dengar dia berkali-kali. Ibnu Hajar ni sebut berkali-kali, dan dia tulis untuk aku benda ni, bahawa syarat beramal hadis dhaif di sisi ahli hadis ada begini. Jadi ada orang ulas bahawa kemungkinan inilah syarat yang difahami daripada perbuatan. Sebab kita pun tahu bahawa mustalah hadis tidak disebut secara jelas dalam zaman awal, tapi difahami dengan cara mereka bertindak dan sebagainya, cara mereka beramal, dan ada keadaannya mereka cerita, tapi tak seperti yang kita nak zaman sekarang. Dia nak ta'rifnya ialah apa dan apa tak, bukan begitu. Dan sebab tu ada khilaf ulama dalam memahami maksud sesuatu istilah. Jadi saya rasa dalam bab ni saya tidak mengetahui bukan tak jumpa, saya tak mengetahui bahawa Bukhari ada mensyaratkan begini, dan juga tidak disebut syarat-syaratnya oleh imam-imam di zaman beliau. Tapi difahami daripada itu difahami daripada itu. Jadi difahami lawan difahami juga. Oh, saya difahami dan difahami, tapi saya bukan difahami lawan yakin. Betul tak? Dalam artikel tu disebut dengan jelas, dengan yakin Bukhari mengharamkan. So itu bukan difahami. Saya cakap nak bawa kepada sekadar macam boleh betul juga, itu je, untuk kita stay dekat kajian, bukan pergi kepada dakwaan yang kita paksa orang terima. Itu maksud saya. So saya pun tak paksa siapa-siapa terima pandangan saya. So soalan yang cukup bagus. Ada tak syarat yang jelas disebut oleh a'immah hadis dulu bahawa nak amal hadis kena ada begini dan begini. Dan saya rasa kebanyakan yang belajar hadis akan jumpa syarat ni hanya disebut oleh Ibnu Hajar. So Ibnu Hajar, adakah Ibnu Hajar taqawud, dia saja nak buat tiba-tiba saja cerita kan, saja nak. Dan dia sebut juga daripada sebelum dia dia sebutkan syarat tu bukan daripada dia, daripada guru dia juga. So dia ada sesuatu di situ yang kita boleh kaji lebih lanjut, syarat-syarat tersebut. Kan, mungkin syarat dia dilihat dalam Jami' Tirmizi. Yes. Satu lagi soalan kat sini, komen dia. Berapa maknanya nisbah, berapa bilangan hadis dhaif yang dikutip oleh Imam Bukhari, dan ataupun berapa nisbah dhaif? Saya tahu sikit, tapi saya tak tahu jumlah. Sahabat-sahabat yang tahu boleh beritahu. Kalau Syekh kita tengah search, boleh search. Ya, sana dulu. Tapi sekarang ni ialah fakta dia ialah dicetak kan. Dicetak dan diterima bahawa dalam adab mufrad ada hadis dhaif. Ya. Salam. Imam Al-Bukhari menulis karyanya bermula daripada umur 16 hingga al-Baqarah. Dan Sahih Al-Bukhari adalah karya terakhir. Baik. Contoh mungkin boleh berlaku tarajum, yakni semakan semula di dalam Sahih Al-Bukhari itu daripada karya-karya yang lain dan sebelumnya, seperti ada mufrad dan juga Al Iman. Contohnya berlaku dalam kitab Tarikhul Kabir. Tarikhul Kabir, beliau pernah tarajuk pula dalam Al-Ilalul Kabir oleh Tirmizi. Ada Tirmizi bertanya perawi ini, lalu menyebut dan dia mentakdirkan perawi itu, manakala dia dalam Tarikhul Kabir yang awal tadi dia berkata munkar hadis. Jadi kita boleh mengatakan bahawa Sahih Bukhari adalah satu semakan semula amalan Imam Bukhari daripada karya-karyanya yang lepas. Seolah-olah karya-karya yang lepas tu tak valid dah, yang ni valid. Ni soalan ke atau
Kita ni tak komen Ustaz. Maklumat yang baik daripada Ustaz. Alhamdulillah. Ini Ustaz juga. Maklumat yang baik, terima kasih jazakallah. Saya mengatakan bahawa sekadar apa kita tahulah, kita kongsi, tak boleh kata begitulah. Sebab tak boleh kata ialah soal yang Ustaz sebut tarikh kabir dengan ilal kabir tu, dia jelas ada. Dan dalam Sahih Bukhari, sebagaimana yang kita semua tahu, ada hadis dhaif dalam tu yang dia kata dhaif dan dia sebut sebagai fiqh. Ini sebenarnya saya dah pergi hujah yang saya simpan kan. Saya jawab Ustaz. Tak, orang tanya ni dia kena jawab, bagi hadiah sama macam orang bagi hadiah kita. So tapi saya tak mau beritahu hadis apa ya. Sahabat-sahabat akan beritahu saya lepas ni ya. Hadis tu disebut oleh Bukhari dan dia mengatakan yang sahih adalah hadis yang dia sebut dengan bersanad dan dia still pakai dari segi fiqh. Ada dalam Sahih Bukhari. So kita nak kata begitu, maksud saya ialah kita tak boleh kata dia penapisan semula, tarik balik semula, melainkan dia sebagai suatu andaian juga. Dan dalam Sahih Bukhari bila ada hadis yang sebegini dhaif dan juga ada hadis yang mu'allaq, bukan maksud saya hadis mu'allaq tu dhaif tak, tapi hadis yang memang dhaif di kalangan mu'allaq itu yang disahkan dhaif oleh Ibn Hajar sendiri masih ada dalam Sahih Bukhari, digunakan sebagai fiqh. Jadi itu sebagai bukti bahawa dalam bidang fiqh bukan dalam bidang fadail semata-mata. Dan ada hadis yang sanadnya dikritik oleh ulama dan Imam Ibn Hajar kata apa? Bukhari memasukkannya kerana ia dalam bab fadail. Maksud sanad yang paling bawah dari segi sahih tu dikritik, kritikan tu ada banyak sikit. Ibn Hajar kata mungkin Bukhari kata dimasukkan untuk fadail. So masih lagi dalam Sahih Bukhari kita boleh bincang. Wallahu a'lam. Maksudnya kita boleh kata dia terajuk ya, tapi kita perlukan bukti yang lebih. Itu maksudnya. Sebenarnya saya setuju. Ya. Soalan tu sengaja tidak setuju. Bagus. Kita tahu about ustaz yang tanya. Kita kenal alhamdulillah. Ustaz banyak jasa juga dalam hadis. Okey. Tapi itu hujah yang sangat pelik bila Ustaz kata kitab terakhir. Biasanya kitab terakhir adalah revisi kepada kitab-kitab lain kan. Itu satu andaian, perlu dibuktikan. Kalau dia tak sebut, macam mana kita boleh kata itu revisi? Itu hanya andaian. Berdasarkan daripada karya contohnya dalam Tarikhul Kabir, perawi bernama Asim bin Ubaidillah. Dalam Tarikhul Kabir, Bukhari kata munkarul hadis. Kemudian dalam Ilalul Kabir, televisi tanya, apa pandangan tuan tentang Asim bin Ubaidillah? Bukhari kata saduq, dia berlaku itu. Maksudnya kemungkinan berlaku juga dalam hadis. Ini Ustaz Asim yang azan tu. Yes. Ini one particular case, tak boleh generalize kepada semua isu, tak boleh still perlu pada Bukan fakta yang lain. perlu fakta. Semua benda pun mungkin satu hari mungkin pun saya boleh tukar jadi Arnab besok. Ya. Semua ada kemungkinan. Jadi itu hanya satu case dan tidak to generalize is not fair. Rasanya kita perlu andaikan Al-Ghazali Al-Bukhari itu adalah konsisten sampai akhir hayatnya kecuali dibuktikan sebaliknya. Itu satu pengecualian. Ada apa? Okay, next. Saya nak tambah sikit. Ada ulama yang clear bagi tahu dia tarik balik. Jadi itu ada sebagai contoh bukti lah kan. Maksud bagi sahabat-sahabat yang mungkin terfikir ada tak kes tarik balik ni, memang ada banyak dan diakui oleh ulama sendiri. So kita kata setelah diakui jelas. Macam contoh Imam Az-Zahabi pernah tarik balik ataupun pernah kata buku dia ni perlukan lagi penilaian, dia buat semasa muda, iaitu buku Talkhis Mustadrak Al-Hakim. Dia kata dalam buku dia yang lain, buku tu aku tulis dulu, aku perlukan lagi, perlu disemak balik. Juga Ibn Hajar Al-Asqalani pernah sebut tak rasa buku Talkhisul Habir, buku yang dia tulis dulu perlukan semakan. So ada ulama yang buat betul, dan itu bagi saya itu pengajaran tarbiyah yang cukup penting. Kita mesti sentiasa cek apa yang kita tulis dan kita buat. Kita ubah apa masalah, kita tarik balik sama ada kita betul atau kita salah. Ustaz, siapa nama Ustaz? Saya Saifuddin. Oh, Ustaz, baguslah. Ustaz setuju dengan Ustaz Adlan tapi cuba tak setuju. Itu bagus tu. Bagus. Cuba yang lain juga macam tu. Yes. Assalamualaikum. Salam. Saya nak bincang je lah. Saya nak debat atau berdasarkan hujah Ustaz, saya nampak apa yang poin ni adalah kata-kata dan buku dan apa yang hasil tulisan imam lah, Imam Bukhari kan. Mungkin kita terlepas ada aspek yang kita kena ambil tahu juga, iaitu Imam Bukhari ni siapa?
Dengan begitu kita akan makin clear lah. Sebab saya bukan ahli dalam bidang hadis sebenarnya, tapi saya hanya menyampaikan apa yang guru saya pernah beritahu lah. Bila saya pun dapat baca isu tentang beramal dengan hadis dhaif, saya tanya juga, siapa yang cakap macam ni? Bunyi Imam Bukhari. Lepas tu saya macam, oh Imam Bukhari ke? Saya macam tak mengambil benda serius sebab kalau kita kenal Imam Bukhari siapa, InsyaAllah kita akan settlekan masalah ni. Apa yang guru saya sampaikan itu, Imam Bukhari memang sangat ilmu ahli hadis, tapi dia bukan ahli fiqh. Sebab mungkin orang kamu semua akan terkejut dengan statement ni, iaitu Imam Bukhari pernah keluarkan statement najis anjing itu suci. Tapi yang guru saya sampaikan itu oh tak apalah, sebab Imam Bukhari ni bukan ahli fiqh dan ramai orang tak setuju pun dengan pendapat di masa tu. Sebab Imam Bukhari lebih kepada ahli hadis. Jadi kalau ustaz berlapangan ataupun sudi lah tak jumpa dengan guru saya tu, saya sudi untuk bawa ustaz. Siapa dia? Dia sekarang dah tua lah sebenarnya, umur 70-80 ke atas. Saya tanya siapa dia? Nama dia Maulana Muhammad Nur. Dia duduk kat Air Gombak. Kalau dia memang dah tua sekarang, kalau ustaz jumpa saya boleh bawa dia. Ataupun Nanti kita beritahu sama. Tak apa. Jadi kita bincang lah, lepas ni kita bincang. Wibanu, konsep dia masa tak cukup ni sekarang. Sebab saya pun banyak belajar pada ramai Maulana juga. Okey, Saya pergi cari. Tapi saya tak masalah. Kita kena fokus pada satu. Tapi maksud dia Kenal siapa Imam Bukhari ni sebenarnya? yalah, maksud sekarang ni Sekarang ni Imam Bukhari kan dia saya pun nak bertanya kepada ustaz jugalah. Kalau ada, dia lebih fakih kepada ilmu hadis, tapi dia bukan pada ilmu fiqh. Kalau kita kenal Imam Bukhari siapa, akan selesai masalah ni. tak masalah saya nak bincang. Okey, katalah kita kenal siapa Imam Bukhari kan. Imam Bukhari ni ahli fiqh ke ahli hadis? Saya nak tanya. Jawapan yang ada pada anda lah. Yang ada pada anda, jawapan dia apa? Ahli hadis. Ahli hadis. Jadi apa kaitan dengan masalah yang kita bincang? Tak heranlah kalau dia boleh keluarkan statement hukum beramal dengan hadis dhaif. Tak heranlah dia kata haram sebab dia bukan ahli fiqh. Sebab dia tak minta maaf, saya bukan guru orang fiqh. So saya nak fikirkan statementnya. Dan masalah sekarang kita bincang, adakah dia kata begitu? Itu soalannya. Bukan soal kenapa dia kata begitu. Saya cuba bawa benda tu. Saya rasa saya boleh setuju dengan ramai kot. Maksud kita sekarang bincang, adakah betul dia kata begitu? Kalau betul dia kata begitu, baru kita bincang benda ni. Itu maksud saya, yang saya faham. Sekarang betul tak dia kata begitu? Itu yang saya cuba buktikan tadi, bahawa dia tak pernah terbukti mengatakan begitu. Itu maksud dia. So tak selesai masalah juga kalau kita kenal dia pun. Ya. Okay. Any other questions? Komen yang lain? Bagus, thanks a lot. Masih. Ya, Ustaz, satu ni yang. InsyaAllah Sipu setuju eh? Ada yang tak setuju dulu dah? Ada tak setuju? Ya, akhir. Fadal, sila. Jangan taksub pada Ustaz Adlan, jangan. Jangan taksub. Siapa tak setuju ni? Taksub. Setuju pun pura tak setuju. Satu lagi last. Yes, tak setuju ya. Kita nak beri peluang pada orang lain sama, tak apa saya. Mengenai konsep Imam hadis, tulis kitab hadis untuk diamalkan. Saya mendapati dia tak berapa meyakinkan. Sebab kemungkinan hadis dhaif dimasukkan sekali agar dia dikenali. A'immah kenal hadis dhaif, Hufaz sebagainya, orang kenal. Tapi kemudian mengajar, mungkin orang perlu masukkan dalam silibus sekali. Okay, dalam bab ni ada 3 hadis sahih. Dalam masa sama ada hadis dhaif juga. Untuk mengatakan riwayat sama dengan amal, saya rasa agak longgar kaitan dia. Ada saya cakap macam tu tadi. Seolah-olah tadi Saya kata keseluruhan dia, kita boleh katakan tujuan dia buat buku ialah untuk diamalkan, kecuali dibuktikan dengan kes-kes yang lain, situasi yang lain. Tak apa, teruskan. Masalah macam Abu Daud dan sebagainya, Abu Daud Ibn Majah kan, yang dia diamkan hadis ni, kita anggap dia soleh. Dan soleh ni bukan sahih. Soleh bukan sahih. Jadi mungkin ketika imam tu mengajar murid-murid dia, dia memang kenal ke ini hadis dhaif, dia tak beramal dengan. Memang ada bukti pun.
itulah sebab saya mendapati ada kelonggaran. Saya nak tanya balik kepada yang tanya balik. Dia tak masalah kan tanya. Ya. Bagaimana dengan hadis yang dia buat tabwib bab-bab? Di bawah bab tu ada satu je hadis dan dia dhaif. Situasi tu ada dan nak clarify, nak classify macam mana? Saya pun bukan ahli dalam bidang ni. Sama-sama kita bukan ahli pun. Ha? Saya tolong dia lah. Ya. Ini tak setuju. Tak setuju kan? Maksudnya, bila kita kata apabila imam meriwayatkan hadis dhaif dan maka dia mengamalkan hadis dhaif, itu beriwayat dengan mengamal itu satu perkara yang lain. Untuk mengatakan dia beramal, kita perlukan satu fakta bahawa dia memang amalkan. Kalau solat tu memang dia amalkan. Kalau ibadat tu memang dia amalkan. Manakala meriwayatkan itu menandakan dia berpandangan bahawa boleh beramal dengan hadis dhaif. Manakala mengamalkan hadis dhaif bagi pihak dia itu belum tentu lagi. Okey. Ini andaian. Dia hanya untuk memberi jelasan bahawasanya ini Ada orang amal hadis tu, tapi dia tak bagi mesti orang amal. awam mungkin boleh macam tu. Jadi itu satu bila Ustaz kata bila umam meriwayatkan maknanya boleh amal. Dia mengamalkan. Jadi dia mengamal tu satu dia yang terasing. Saya setuju. Itu peribadi dia. Saya setuju benda tu. Betul. Dan saya setuju benda tu kerana macam yang saya sebut tadi, memang riwayat dengan amal itu benda lain lah kan? Cuma soalan saya sama juga. Tabwib tu, untuk ditabwib satu hadis tanpa ada hadis lain melainkan hadis tu saja. So, okey, satu hal, tapi kita boleh setujulah bahawa ada dua benda sini yang Ustaz sebut, iaitu dia kata hadis ni ada orang amalkan. Macam Bukhari Tirmizi kan, dia kata wama alaihil amal kan? Alaihi al-ilm kan, tapi dia tak mesti dia amal kan. So persoalan ketiga, dia tak bagi amal ke? Itu persoalan dia. Balik kepada situ. Of course dia letak hadis tak menandakan dia, sebab dia buat buku untuk masyarakat. So dia meriwayatkan, tak mesti dia beramal. Yes, betul. Itu dari segi fakta. Penafian tu kat mana? Larangan tu. Itu maksud saya. Larangan tu kat mana? Kita baca Tirmizi, dia sebut hadis ni, ulama ni amal, ulama dia kata begini, hadis ni sahih tak semua. Jadi Tirmizi sebenarnya macam mana? Boleh jadi dia amal, boleh jadi dia tak amal, tapi dia larang tak? Itu persoalan kita tu. Itu maksud saya. So yang point yang Ustaz diorang sebut tu betul, iaitu tak mesti dia riwayat terus kita boleh anggap dia amal, tapi kebiasaannya kitab ditulis seperti mana Abu Daud sebut dalam risalah dia, muqaddimah dia. So adakah kita boleh kata Abu Daud declare dalam buku dia, risalah Ahli Mekah tu, bahawa dia buat hadis tu untuk diamalkan? So kalau macam bab tu, kita tak boleh kata, tak boleh kita pergi tafsirkan pula dia punya murad ataupun objektif dia. Dalam sahabat-sahabat semua mungkin tahu, saya ulang untuk sahabat-sahabat yang mungkin tak tahu, iaitu Abu Daud dia ada cerita tentang bagaimana disusun buku sunat dalam buku dia yang lain, iaitu Risalah ila Ahli Mekah. Risalah ila Ahli Mekah. Dalam tu dia dah sebut cukuplah orang ada Quran dan ada kitab aku, dia boleh amal. So dia buat buku tu untuk diamalkan, dia amalkan. Jadi makna sekarang ni, maksud saya sekarang ni, Ustaz kata mungkin dia riwayatkan sahaja nak beritahu dhaif. Ya, itu wujud. Bahkan dia sendiri beritahu ini tidak sahih, ini dhaif, ini tidak tepat. Macam At-Tirmidzi membetulkan pandangan yang kata Nabi jilat jari 3 jari, bukan 3 kali. Sudah bincang, ada riwayat kata salatan, ada riwayat kata at-thalath. Jadi Nabi jilat jari 3 jari ke atau 3 kali. So dia bincangkan dalam bab Syama'il Muhammadiyah. So kalau dia ada penerangan dia beritahu, kita tak boleh nak tafsirkan balik. Kalau dia tak beri penerangan, yes, saya setuju. Maksudnya mungkin Bukhari buat adab mufrad, dia tak nak amal, dia buat je. Boleh ada bukti, ada kemungkinan. Tapi asal dia buat kitab tu untuk apa? Susah untuk kita kata hanya untuk dia beritahu. Melainkan perlu ada sokongan. Benda tu ada, Ustaz. Dan Ustaz Mustaqim pun kita pun tahu
bahawa dalam setengah-setengah riwayat mungkin Abu Daud tak komen, setengah riwayat dia komen. So kita kena jaga agak benda tu. Takut-takut kita tersilap. Terima kasih Ustaz. Doa. Ya. Ada tak ataupun Ustaz tahu tak dia dari beberapa berita ataupun daripada kenyataan ulama hadis ini, maksudnya yang mengatakan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari itu diamalkan oleh para Rasul yang dinukilkan dalam Imam Bukhari dan Imam Tirmizi dan tak betul bisa yang menukilkan ini diamalkan oleh Dalam Bukhari ke dalam Tirmizi? ya, contohnya Imam Tirmizi kata bagaimana kata hadis yang aku nukilkan ini diamalkan oleh Rasul sallallahu. Jadi yang Sahih Bukhari ini ada tak kenyataan yang menyatakan bahawa sekiranya dia tak hadis doa yang tu, tak ada doa yang tu, maknanya diamalkan oleh orang Rasul. Diketahui dengan pertama sebab dia masukkan. Yang kedua diketahui dengan huraian dan perbandingan dengan kitab lain. Itu maksudnya. Tapi Tirmizi clear lah. Tirmizi clear. Imam Bukhari dia orang kata apa? Dia nak kita naik level untuk faham bagaimana disusun hadis tu kan. Soalan. Komen. Kritikan. Ya, Amin. Ada sedikit yang agak macam angin lah sebenarnya. Bila yang bakal dia kata Imam Bukhari itu bukan fakih. Kerana kalau tengok dia punya susunan bab di sini boleh tunjuk dia sendiri tu adalah fiqh. Supaya pendidikan dia tulis bab solat untuk pecahkan lagi bab-bab tu. Kemudian yang satu lagi yang jarang orang komen kat sini, dari segi sudut macam mana nak kata Imam Bukhari tak pakai, sedangkan ramai ulama fiqh istimewa hukum daripada susunan hadis daripada menggunakan riwayat daripada Sahih Bukhari itu sendiri. Macam tak fair lah. Ada yang macam nak cakap polemik lah, nak tengok terror lah, nak apa, tapi solusi tak ada kan. Itu je lah saya nak cakap. Soal ahli fiqh atau ahli hadis ni, kita memang pandangan peribadi saya lah setakat yang saya tahu, Imam Al-Bukhari ni kalau nak dibandingkan dengan ulama-ulama, imam-imam mazhab mujtahid mutlak, memang tak sama lah. Itu biasa lah, kita boleh faham sendiri. Tapi untuk mengatakan dia zero fiqh tu tak lah. Of course dia ulama fiqh kan? Jadi persoalan ni soalan yang lain yang kita boleh bincang lain. Tapi daripada bab-bab fiqh dalam Sahih Bukhari, dia ulama fiqh dan dia ulama hadis. Semua nak dibandingkan dia sama macam Imam Malik, Imam Syafi'i, tak lah. Itu semua orang tak cakap macam tu kan? Melainkan orang yang mungkin nak menaikkan sampai ke tahap begitu, tak lah kan? Di kalangan ulama meletakkan level dan ranking itu kena ada lain lah kan? Sudah nak tanya? Komen. Jadi Ustaz Mustaqil dengan Ustaz sebelum sebut tadi, adakah boleh membawa kepada mengharamkan? Tak juga lah. Adakah membawa kepada mengharamkan? Melarang? Tak juga. Tapi dia tak bagi, dia tak suruh dan dia tak suruh dan tak larang. Komen apa? Sudah. Nak marah saya pun tak apa, tak usah. Tu nak tak puas hati tak masalah. Ya. Suasana ni kira yang paling sejuk lah. Ya. Mungkin nampak Ustaz. Ini sebab malam pun. yang ni dia nak jawab Ya, tinggallah. Tak tahulah jauh dari Pulang kepada semua yang ada, tak dorang pula nak hidup. Adakah terjawab kan? Tapi itulah yang saya nak beritahu kan. Jadi kalau ada yang kata masih belum terjawab, Ustaz tolong cerita sikit Ustaz, tak belum clear. Saya silakanlah. Kita nak bagi pandangan. Komen, ini kritikan ke ini kritikan maksud begitu. Kalau tak ada pun boleh bagi tahu Ustaz Adlan. Saya ada satu ilmuwan yang boleh menjawab semua, yang boleh tak setuju. Tapi tolong uruskanlah, janganlah hilangkan diri macam tu ya Ustaz. Dah, kalau tak setuju lah, boleh panggil siapa-siapa yang boleh tak setuju Ustaz. Kita boleh organize satu lagi ya Ustaz lah. No problem. Organize lagi. Ya. Kenapa Imam Bukhari masukkan hadis doa dalam kitab Sahih? Kenapa dia masukkan hadis dhaif dalam kitab Sahih dia? Bagi yang mengkaji Sahih Bukhari akan bertemu dengan hadis yang dhaif yang dia masukkan dalam bentuk dhaif yang dia tahu dan dia masukkan. Ini ramai orang sebut hadis mu'allaq, tapi
mu'allaq ni ada yang sahih juga, ada yang berulang sendiri dalam buku tersebut. Jadi mu'allaq ni ada banyak jenis. So kita pergi kepada jenis yang terakhir, iaitu mu'allaq yang tidak sahih, yang ada bersambung dalam buku lain tetapi tidak sahih. So ni harap sahabat-sahabat boleh ikut apa yang saya cakap. Kalau tak faham tak apa, yang faham dia minat, insyaAllah. So kenapa ada hadis begitu? Sebagai contoh, hadis paha itu aurat. Okay? Hadis paha itu aurat dalam bab solat. Tak salah saya dalam bab solat, dalam bab aurat, Imam Al-Bukhari bawa hadis yang menunjukkan Nabi pernah terselak pakaian dia sedikit, nampak paha sikit. Dan dia bawa juga dalam masa yang sama hadis paha itu aurat yang tidak diriwayatkan dengan penuh, dan ia dhaif di sisi ulama hadis, disahkan oleh Ibnu Hajar sendiri dalam Fathul Bari. Kenapa dia bawa hadis tu? Dan dia kata pula dalam tu, dia kata hadis Anas, maksudnya hadis yang pasal Nabi ternampak paha dia tu, asnad, dia kata asnad. Hadis tu Anasin asnadu. Hadis tu jarhat bukan jarhat, ahwat, dia kata. Dia kata hadis Anas tentang Nabi pernah terselak nampak paha sikit dia, itu asnad, itu lebih sahih, asnad. Dan hadis sahabat yang seorang lagi tu ahwat, lebih orang kata apa, lebih menutupi dan lebih cermat dan sebagainya. Itulah maksud dia, untuk mengelakkan khilaf, kita keluar pada khilaf, kita ambil begini, dia kata. So Imam Al-Bukhari lebih berhati-hati. So Imam Al-Bukhari mengetahui perbezaan fiqh itu dan perbezaan ulama tentang hadis tersebut. Ada yang kata sahih, ada yang kata dhaif, tapi dia still masukkan. Dan of course bukan syarat dia, maksud bukan hadis yang dia kata sahih, still masukkan dalam bab tu. So macam mana kita nak cakap Imam Bukhari larang guna hadis dhaif kalau dia sendiri masukkan untuk cerita pasal soal fiqh, bukan fadail. Kemudian satu cerita pasal kuda dia tu, nama kuda Nabi. Dalam sanad dia ada rawi yang dikritik oleh ramai ulama, tapi dia cerita pasal nama kuda, bukan pasal hukum hakam dan sebagainya. Still orang kritik lah, tapi dia hadis yang dia nilai sahih di sisi. Tapi poin dia ialah apa? Dia bukan hadis hukum, walaupun ada kritikan. Sebab tu ulama benar ni, kita kena faham bahawa dan satu lagi pasal hadis yang dhaif, yang dia sendiri dhaifkan. Dia sebut itu, iaitu pasal apa? Pasal Nabi bila putus wahyu, dia nak bunuh diri daripada bukit yang tinggi, tebing-tebing tinggi. Hadis ini didhaifkan oleh Bukhari sendiri dalam buku dia itu. Oh, sahih. Buku dia itu pula. Ayat apa tu? Dalam buku dia, buku beliau. Jadi hadis tu ada dalam Sahih Bukhari tapi tidak sahih. Kenapa dia masukkan? Mungkin betul, iaitu dia nak cerita ini dhaif, tak betul, ataupun tak sahih, ini tak sahih. Itu maksud dia. So ada banyak tujuan lah kita kata. Kalau kita temui, dan memang kita akan temui, bagi siapa yang baca Sahih Bukhari, dia akan temui banyak hadis yang dhaif dalam pelbagai keadaan dalam Sahih Bukhari. Maksudnya apa? Ada yang dia potongkan, dia sambung nanti. Ada yang disambung tu, dia sambung dulu, lepas tu dia potong nanti. Style dia. So, yang hadis yang terpotong mu'allaq itu dhaif lah, dari sisi istilah, tapi tak dhaif lah. Orang yang mengetahui, oh dah sebut dah sebelum ni, dah sebut dah. Dan ada hadis yang Imam Bukhari sebut tapi ada dalam Sahih Muslim secara bersambung, dia sebut secara terputus dalam Sahih Bukhari. So sahih juga. So kadang-kadang kita kena tahu benda ni nampak macam dhaif tapi tak dhaif, tapi ada sebab tak sahih. Bukhari pun kata tak sahih. Tu banyak benar sangat pasal benda ni, yang asal kalau kita just ambil buku mustalah yang ringkas, baca tentang Bukhari dalam satu page tak cukup. So dia ada banyak benda. Itu kita tak tahu. Dan saya rasa tak tahu lah, saya masih tunggu untuk orang, at least bagi saya keraguan pada 3 perkara yang saya sebut tadi. Ada yang cuba tadi, alhamdulillah. Maksudnya menghala ke arah betul Imam Bukhari melarang atau mengharamkan, mengikut istilah ayat penulis artikel, mengharamkan. So tak tahu sahabat rasa macam mana, perlukan pada perbincangan yang akan datang dan sebagainya. Ustaz, saya punya ada dengan share something yang you nak setuju ke? You nak setuju ni. Oh yang mana? Saya ada buat kajian
Ibn Ishaq. Dan di tengah-tengah dia meriwayatkan, dia membela pula perawi Ibn Ishaq. Bila saya baca dan saya mengatakan, saya tengok, ini tidak fikah ni. Kira apanya kita membincangkan membaca Fatihah belakang imam. Lepas tu ada Ibn Ishaq, dibela pula Ibn Ishaq tu. Kita pun garu kepala lah kan. Ini fikah Ibn Ishaq ni dhaif. Jadi dia ada 19 hadis Ibn Ishaq dalam tu. Allah, statistik begitu. Alhamdulillah. Ini satu fakta untuk bersetuju je lah. Ya. Tetapi kita boleh kata Imam Bukhari menyuruh orang amal, bukan. Tetapi tidaklah dia menggambarkan dia melarang. Ya. Jadi kita tidak kata Imam Bukhari membolehkan pula secara mutlak. Sebab kita tak ada statement tu yang soreh daripada Imam Bukhari. Tapi yang diriwayatkan itu Ya. memang fiqah kan? Kalau kita fikah lah sebab bab membaca Fatihah belakang imam dalam solat. Tapi itu kita fikah. Jadi untuk memastikan kitab ini tidak valid, dia memerlukan fakta bahawasanya Imam Bukhari berlaku semakan semula pula. Yang tadi lah kita kena cari fakta-fakta menunjukkan bahawasanya berlaku semakan semula barulah dapat kitab ini tak valid. Tapi fakta tu pada asalnya saya jumpa tu membingungkan saya lah. Ini tak fikah. Dibela pula perawi tu. Jadi kita pun macam benda ni tidak seolah macam disembunyikan, tak tahu lah kan. Ustaz memang ada pakai Ibn Ishaq. Ya. Memang ada. Bagus ustaz jadi bingung lah, bagus. Sebab ada ustaz yang langsung tak rasa diri dia bingung pun. Dia rasa begitu yakin lah. Begitu yakin dengan kenyataan dalam surat khabar. Sebut. Saya terima kasih. Ada lagi Ustaz? Ada lagi Ustaz? Saya terima kasih kepada Ustaz sebab memang maklumat ni benda baru bagi saya. Terima kasih, alhamdulillah, jazakallah. Jadi dia benda ni orang kata apa, seolah membuktikan bahawa memang kita tak boleh, at least lah, sekurang-kurangnya tak boleh kata Imam Bukhari larang lah. Susah lah nak cakap macam tu. Nak kata dia suruh pun tak boleh juga. Tapi bagi saya, Allah Alam lah, cara fikir simple saya ni, dia buat kitab fiqah untuk apa kan? Mungkin membenarkan lah, sekurang-kurang. Tapi poin dalam hadis Ibn Ishaq tu pasal apa? Poin dalam 19 hadis, poin pasal apa? Poin pasal membaca Fatihah. Baca Fatihah. So itu amalan. Jazakallah Ustaz. Any comment lagi? Ada comment? Sah? Joy? Okay. Mana yang lagi diguna pakai antara hadis Nabi yang dhaif dengan kata-kata sahabat atau ulama? Maksudnya antara hadis dhaif dengan kata-kata sahabat. Sebab hadis dhaif disandarkan dari Nabi juga membanding kata-kata sahabat. Macam hadis dhaif tidak semestinya lemah sebab matanya kadang-kadang sanadnya menyebabkan dia dari dhaif. Okey, maksud sekarang ni dalam hadis tu ada benda yang kita nak amalkan dan dalam sahabat pun ada benda tu juga gitu. Saya terus tanya balik. Soalan ni bukan daripada Kesian mualaf kita yang baru 5 bulan ni. 5 bulan belajar ni. Bagus. Allah, semoga Allah mengukuhkan. Ya, mesti ajar. Maksudnya antara hadis dhaif dengan kata-kata sahabat atau pendapat ulama, mana yang lebih dipakai? Sebab hadis dhaif itu disandarkan kepada Rasulullah juga. Cuma kadang-kadang matan dia boleh pakai lagi sebab sanad dia dikatakan dhaif. Maksud dia tu. Ya. dipakai semuanya dengan menjelaskan dia dhaif. So saya tak tahu cakap mana lebih dan lebih, saya tak berani. Dipakai semuanya kan? Ya. Sebab kalau kita fikir mudah, Allahu a'lam, saya saya tak faham sangat soalan, tapi saya cuba nak buat faham. Kita kan dibenarkan untuk meriwayatkan daripada Israiliyat. Ada kebenaran dari ulama. So apatah lagi hadis dhaif kan? Itu maksud saya lah. So ada hikmah, ada pengajaran, ada benda, dan memang bukan benda yang ulama tak buat, ulama yang membuat. Menggunakan hadis dhaif dalam hukum hakam dengan syarat, menggunakan hadis dhaif dalam kelebihan amal, dalam nasihat, dalam kata-kata hikmah, digunakan oleh ulama sepanjang zaman dengan syarat. So kalau ada orang kata tak boleh guna satu hal, kita boleh refute balik dengan mengatakan ulama guna. Tapi itu bukan tajuk kita malam ni ya.
Ya. Tapi sekarang kita kata Bukhari melarang memang tak ada. Memang tak ada. Dan ulama tak akan mungkin kita kata kita jumpa orang yang melarang beramal dengan hadis dhaif di mana ada Bukhari larang dan ada ulama lain buat. Itu maksud dia untuk saya. Mereka sepakat dalam bab ni. So either sepakat melarang atau sepakat membenarkan. So kalau nak bagi jawapan yang menjawab juga, saya kata dahulukan hadis dhaif daripada ni, itu pandangan peribadi saya. Dahulukan hadis dhaif yang mana matan dia ataupun teks dia dah ada sokongan dalam hadis sahih. Ada kritikan lagi yang kalau tak ada lagi tak ada lagi. Sahabat-sahabat yang datang ada, kalau ada sila. Apa-apa tak ada lagi? Ada? Tak ada? Jadi ya. Adakah hadis dhaif ini sama dengan hadis mu'allaq? Soalan. Soalan. Soalan mustalah hadis tinggi. Ibu ajar dia. Nanti kita balik kita bincang lagi. Bagus. Hadis mu'allaq ialah salah satu daripada hadis yang dhaif lah, dari segi istilah dan nama dia. So sanad dia tak lengkap. So dia adalah dhaif. Dari segi zahirnya dia memang dhaif. Tapi dari segi adakah lepas tu dia ditemui tempat lain dalam keadaan lengkap, itu cerita dia. Tapi kalau ada depan mata kita satu hadis yang mu'allaq, sanad tak lengkap, tergantung sebagainya, dia memang dhaif. Itu jawapan. Alhamdulillah Ustaz. Joy ini baru start mula dah interest belajar hadis ni. Okey. Alul hadis insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Ya, amin insya-Allah. Aduh. Ini kritikan kalau tak ada we call it off lah. Sebab-sebab nak Tak ada tanya lagi? Okey sekarang ni, lah. saya tak mau nanti ada tanya dalam Facebook. Okey. Ya, kalau Facebook kalau macam ni lah, kalau ada Ada. benda yang terpendam dalam hati, Saya tak kenal yang susah. ya, kita arrange lagi. Mungkin saudara-saudari sekarang boleh panggil ustaz-ustaz anda yang rasa tak setuju dengan Ustaz Adlan, no problem, panggil hanya hubungi kita. Kita buat macam 3 orang ustaz, 5 orang ustaz, 10 pun tak apa. Menginterogasikan ustaz berjam-jam pun tak apa. Bagus. Ya, tak ada masalah. No problem punya. Tapi ustaz anda pun mestilah bersedia diinterogasi juga berjam-jam. Ya, sama juga ya. Jadi itu dia lah, insya-Allah. Tapi mungkin untuk Allah ada bincang lagi. Okay. InsyaAllah InsyaAllah we stop lah. Oh, just say. Oh, cameraman penting. Director, ya. Kita nak buat penulisan yang mula tu. Jadi halaman dia di situ dia mengharamkan untuk keadaan semua ataupun macam mana? Semua. Orang semua. Mengharamkan untuk beberapa pun tak ada juga. Bukan untuk semua ya. Untuk beberapa pun tak ada juga daripada Imam Al-Bukhari. Itu maksud dia. Dan mungkin untuk clarify pada sahabat-sahabat, untuk clear balik pada sahabat-sahabat, mungkin tertanya dalam hati. Saya bukan boleh baca hati. Tapi ada setengah sahabat ni dia mungkin rasa tak sesuai untuk cakap. Mungkin saya boleh jawab sikit soalan, jawab sikit persoalan yang kita bukan tiba-tiba buat program macam ni. Kita dah lalui banyak masa untuk menjemput, berhubung, berbincang dan semuanya sampai hari ini. Dan jawapannya tak mau dan tidak dan buang masa. Jadi saya kata alhamdulillah ramai yang buang masa dengan saya. Buang masa kita, insya-Allah tak buang masa, kita sembang pasal imam, hadis dan sebagainya. Insya-Allah kita doa supaya kita dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, itu benar lah. Kita pun, jemaah kita, family kita, banyak kali kita jemput ustaz-ustaz yang jago YouTube untuk datang ke depan supaya kita pilih orang untuk menginterogasikan hujah-hujah mereka. And memang letih lah mengejar mereka. Letih. Tapi yang herannya, sebahagian begitu lantang di dalam YouTube, tetapi bila dipanggil ke depan untuk membentangkan, untuk dicek soal sana ujian yang mereka tak nak, kita pun heran. Apa yang memecah belahkan kita masih saudara lagi apa memecah belahkan. Jadi ada satu pengumuman sangat-sangat mustahak, special. Burger special insya-Allah. Mustaqim yang akan datang lagi, gempak juga majlis interogasi. Mustaqim Nawawi boleh bagi pengumuman. Ya ke depan sangat-sangat penting. Satu cabaran ilmiah
tahaddi. Duduk sini, duduk sini. Tak apa Ustaz. Sini. Jangan duduk sini. Sini. Sini, duduk sini. Tak nampak ni berdiri. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah atas kedatangan yang sangat menggalakkan. Pada 31 Mac 2012 insya-Allah saya akan membentangkan satu kajian peribadi yang mana saya akan memperlihatkan betapa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada kena-mengena dengan akidah Al-Mahdi Al-Muntazar. Bahawasanya Al-Mahdawiyah ataupun konsep kemahdian adalah suatu reka cipta. Jangan tak datang, nanti dah tahu lah. Dah tahu lah hasil dia. Saya akan beritahu sebagai sikit penggalak ya. Ya. Sensasi kan dia. Ya. Saya ingin beritahu bahawa Al-Mahdi bukan seorang. Dan Al-Mahdi yang kita nanti-nantikan itu sudah pun keluar. Sudah pun memerangi manusia, memerangi musuh-musuhnya dan telah dibunuh. Waliyahzubillah. InsyaAllah 31 hari bulan Mac, tempat yang sama, bermula 9.30 pagi. Sesiapa yang mempunyai hujah-hujah untuk membela i'tiqad, kepercayaan kepada Al-Mahdi, Al-Muntazar, Al-Ghaib, Al-Fatimi, Al-Hasani, Al-Qurashi, saya alu-alukan. Dan insya-Allah saya mengharapkan ini sebagai satu hadiah kepada rakan-rakan yang sudi bersama-sama kita hari ini. Ya, Mustaqim Nawawi adalah CEO bagi Al-Fikra dan Khadim. Bagus. Ya, Imam Mahdi. Baik, kat Ibnu Mahdi ya. Bukan. Okey. InsyaAllah FCR ada pengumuman FCR. Tuti, bila FCR akan datang? Tuti. Pihak IAS pun ada pengumuman. Jangan edit. Nak satu kopi nak bagi post ni express. Kopi. Bangun tak dengar. Bagi pengumuman sikit IAS. $18 mana? Okey. Pada 17-18 bulan Mac, which is minggu ketiga bulan Mac, akan dilakukan KCR ni Pressure Operative Leaders pasal 1. Dia pasal kan, jadi pasal 1 belajar mengenai bahasa Melayu, perbandingan agama di Malaysia, perbandingan agama di Malaysia. Dan kalau diletakkan di Malaysia, ini ramai. Mana tadi dia malu ni? No, insyaAllah. Terima kasih Ustaz lah. InsyaAllah kita bersurai. Ada persoalan bersyukur sekali. Kita sudah ada sampaikan suara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah. Liyuhaqqiqa. Jelas fakat. Yushahidaka. Ini. الذي سوف يهاجمونك Qul la mahdi illa arba'. Abu Bakar wa Umar wa Uthman. الله أكبر والله ما شاء الله أنت رجل يعني Ustaz, very good lah. Ini kawakib Durriyah. الله Very good. Kelantan ni. Kelantan. Dia kebetulan ada kerja, kebetulan ada ni dah datang. Kita pernah datang ni baru datang. الله جزاك الله بارك الله Muisak Muisak dia. Dia kata Muisak okey. Berani.